أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan kita berjumpa di pagi ini untuk terus kita berusaha untuk menimba ilmu dalam mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan juga memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran agar ayat-ayat Quran itu menjadi panduan ya kepada hidup kita, sama ada kita persendirian ataupun secara berkeluarga ataupun secara bermasyarakat ya. Sepatutnya sebuah negara itu perlu ditadbirkan ya mengikut prinsip-prinsip yang digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bermakna tiap-tiap kita sebenarnya berperanan ya untuk menyumbang ya dalam pembangunan negara itu dari aspek panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dengan syaratnya kita kenalah faham dululah ya. Kalau tak faham kita tak dapat, kita akan lepaskan tanggungjawab tu kepada orang lain ya, dan ramai di antara kita merasakan kita tidak yang memainkan peranan ya untuk membantu masyarakat kita, membina masyarakat yang berasaskan Al-Quran. Kita rasa itu tanggungjawab orang lain ya. Jadi apabila semua orang rasakan semua itu tanggungjawab orang lain, jadi perkara itu tak berlaku ya. Sebab itulah kita dapati banyak perkara-perkara ataupun perlakuan di dalam masyarakat kita, kadang-kadang kita lihat dia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Okey, kita terus saja kepada perkongsian kita. Hari ini kita akan memulakan kalimah yang baru di dalam ayat ke-13 ya, surah Al-Baqarah tu. Kita pun telah selesai berkongsikan amanan nasu minggu lepas ya. Amanan nasu, amanah tu adalah komponen kata kerja fi'il madinya, dan an-nasu tu ialah fa'il dia ya. Fa'il ni kita panggilkan fa'il munfasil sebab dia berada dalam keadaan berasingan daripada kata kerja amanah ya. Dan bentuk ini adalah bentuk kita telah terangkan dulu, adalah bila bermulakan dengan kata kerja ya, amanah, kita labelkan dia sikit, iaitu ambil label kotak ya. Amanah adalah kata kerja dia dan an-nasu adalah fa'il dia ya. So bila dia bermula dengan kata kerja diikuti dengan fa'il dan membentuk ayat, so ayat ni kita panggilkan ayat fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. So jumlah fi'liyah dia sentiasa memulakan kata kerja tu dalam bentuk mufrad ya. Dia amana ya, dia dalam bentuk mufrad tu, kemudian barulah diikuti dengan fa'il dia ya. So kadang-kadang kita lihat fa'il dia tu mengambil bilangan yang mufrad, kadang-kadang dia juga mengambil bilangan yang jamak, tetapi kata kerja dia tetap mengambil bentuk
mufrad. Nah, itulah karakter jumlah fi'liyah dia kata ya. Jadi amanah adalah telah beriman. Siapa yang telah beriman tu ialah an-nasu, iaitu manusia ya. Dia dalam bentuk isim makrifah, bermakna kita boleh mengenal di dalam konteks ayat tu siapakah yang dimaksudkan dengan an-nasu tu, ialah tu kaum muslimin yang telah beriman ya. Dan mereka-mereka ni yang ditujukan cerita ni kepada orang-orang munafik. So orang munafik merujukkan an-nas tu kepada semua orang-orang yang beriman, orang mukmin yang telah beriman, mukmin dan mukminat lah ya, yang telah beriman tu. Jadi mereka nak mengatakan orang-orang yang telah beriman tu apa dia? Ialah orang-orang yang kurang cerdik lah ya. Di hujung ayat tu dia katakan mereka ni adalah manas sufaha ya, orang-orang yang kalau bahasa kasarnya ialah orang bodoh lah, orang kata ya, orang yang bodoh. Jadi itulah jawapan orang-orang munafik ini kepada jemputan Nabi untuk mereka beriman ya. Jadi aminu ni adalah tawaran Nabi untuk mereka beriman, tapi mereka menjawab secara yang negatif ya, menolak ya. Bukan saja menolak, malah mereka merendahkan ya darjat orang-orang yang beriman tu. Jadi kita teruskan dengan kalimah yang seterusnya ialah qalu ya. Qalu tu asalnya ialah mereka berkata ya. Kalau tuan-tuan sudah biasa dengan mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, tuan-tuan akan dapati bila ada saja waw alif ziyadah di ujung tu, itulah fa'il dia ya. So sekarang ni waw alif ziyadah adalah fa'il. Qalu ni adalah asalnya ialah qala ya. Qala ditambah dengan waw alif ziyadah. Qala ni adalah komponen kata kerja dia. Yang sini tadi kata kerja dia berasingan daripada fa'il. Di sini fa'il dia sekali dengan kata kerja. So fa'il di sini kita namakan dia sebagai fa'il muttasil. Yang ni tadi munfasil ya, yang ni muttasil. Nah, dia attach, dia melekat sekali, dia bercantum sekali dengan kata kerja tu ya. So dipanggilkan fa'il muttasil, dan fa'il ni dia mewakili dhamir hum ya. Dhamir hum. Hum tu siapa? Hum tu ya yang sama dengan sinilah, yang orang-orang munafik tu hum ya. So waw al-ziyadah ni mewakili dhamir hum ya, iaitu mereka semua. Mereka semua tu merujukkan kepada bukan saja orang lelaki ya, dia bercampur lelaki dan perempuan sekali semua tu. Dia gunakan dhamir muzakkar. Ini isim hum adalah isim dhamir ghaibun muzakkar yang jamak ya. Jadi maksud dia muzakkar jamak tu bukan saja orang lelaki, dia juga termasuklah orang perempuan ya. Jadi qalu ni cara yang paling senang ialah tuan-tuan tekan di situ, gunakan tafsir dan digital akuan tafsir dan perkata ni. Tuan-tuan tekan di qalu tu, dia akan beri maklumat kepada kita ya. Pertamanya apa, dia adalah kalimah yang ke-8 ya. Di dalam ayat tu dia adalah kalimah yang ke-8 ni. Dalam ayat 13 dia adalah kalimah yang ke-8. Dan dia bantu kita dengan memberikan dua komponen tadi. Bagaimana saya kata, komponen yang pertama ialah qalu tu, yang mana asal dia adalah qala ya. Macam mana boleh jadi qalu? Kerana lam tu sekarang ni sudah bertemu dengan waw alif ziyadah ni. Jadi waw ni adalah waw mad ya, maddah. Jadi apabila ada waw mad, huruf sebelumnya mesti mengambil baris dhammah, walaupun sebenarnya dia berbaris
fathah ya, qala tambah dengan waw al-ziyadah. Jadilah bila dia bergabung menjadi qalu. Itulah berlakunya lam tu sebenarnya baris atas ya. Jadi mana baris depan ni bukannya baris dia ya. Baris depan ni adalah baris untuk meraihkan hukum tajwid ya, waw mad. Jadi qalu ni adalah komponen yang qalu ataupun qala lah, kita sebut qala ya, komponen yang qala tambah wal ziyadah tu dia adalah komponen kata kerja. Di sini pun dia beritahu kita dia adalah kata kerja. Cuma kata kerja ni masih lagi tidak mencukupi lah ya, tidak mencukupi kerana banyak lagi maklumat dia tidak kongsikan sama kita, iaitu jenis dia apa, wazan dia apa ya, dan i'rab dia apa dan sebagainya, dia tidak ceritakan ya lagi ya. Okey, nanti kita buat, kita tengok kedua-dua ya, korpus Quran.com dengan digital Quran ni, dan barulah kita akan rumuskan penerangan dia. Kemudian yang ni ialah komponen yang kedua, komponen fa'il dia ya. Di sini dia kata apa? Kata ganti orang. Kata ganti orang ni ialah apa? Isim dhamir saja. Dia beritahu isim dhamir, tetapi dia tidak menerangkan isim dhamir tu siapa. Ya, sebab isim dhamir ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaibun. Ya. Jadi itu dia tak terangkan kepada kita. Jadi kita kena tambah lagi lah ya, cari maklumat itu supaya kita mengenal dia ya dengan lebih tepat ya. Tapi kalau tuan-tuan tengok daripada makna yang diberikan sini, mungkin itu menjadi clue kepada kita lah. Qalu tu merujuk wa al-ziyadah tu merujuk kepada kata ganti orang tu yang memberi erti mereka. So mereka ni adalah dalam kumpulan ghaibun. Ya, itu maklumat yang kita boleh dapat daripada sini. Kemudian qala tadi maknanya berkata ya. Cuma berkata ni tidak ada masa ya, tidak ada masa. Sepatutnya kata kerja mesti dikaitkan sekali dengan masa ya. So ini adalah bentuk fi'lun madhi. Macam mana kita kenal dia fi'lun madhi? Apabila fa'ilnya berada selepas kata kerja. Itulah dipanggilkan fi'il madhi ya. Jadi kalau fi'il madhi dia mesti ada masa. Masanya ialah telah. Jadi makna terjemahan yang lebih tepat ialah mereka telah berkata lah ya, mereka telah berkata ya. Tetapi kemungkinan mereka berkata ni adalah dalam konteks ayat keseluruhan ya. So bila ayat keseluruhan dia tak perlu masukkan telah tu, kerana apa? Dia memang sudah dalam konteks peristiwa yang telah berlaku ya, jadi dia tidak payah guna telah. It is understood lah ya, difahami. Telah tu tidak perlu dinyatakan ya. Jadi bila dia kata mereka berkata, kita akan faham ya, peristiwa itu telah berlaku ya, dulu dalam bentuk fi'il madhi ya. Okey, kita cuba lawat apa lagi yang kita dapat sini. Ini dipanggilkan kata terbitan ya. Kata terbitan ialah kalimah yang diterbitkan daripada kata akar ataupun huruf akar. Ataupun kata dasar ya. So tapi malangnya digital ni format kata akar dia berbeza sedikit ya. Sepatutnya kata akar ni ialah qala, bukannya qaf waw lam. Ya, kalau qaf waw lam tu masih lagi dalam bentuk huruf akar. Jadi yang ni maknanya qaf waw lam ni kita akan lebih mengenal dia sebagai huruf akar ya, dan bukannya kata akar.
Nah, kenapa dikatakan? Sebab dia dah gabungkan, ya. Qaf, waw, lam tu digabungkan. Tetapi sebenarnya kalau digabung, waw ni kena tukar pada alif. Jadilah qala, bukannya qaf, waw, lam. Jadi di sini tuan-tuan kena hati-hati macam nak menggunakan maklumat. So saya punya saranan tuan-tuan kalau menggunakan sini hanya gunakan huruf. Kita ambil huruf dia dalam ni, iaitu qaf, waw dan lam, ya. Jangan gunakan kata akar tu, ya. Jadi kata akar dia tidak berapa tepat lah. Dia sepatutnya qaf, alif, lam, ya. So daripada 3 huruf akar, dia membentuk kata dasar qala, kemudian dia membentuk kata terbitan qala juga, yang mengambil bentuk fi'il madhi wazan 1, ya, sebelum dia ditukarkan kepada qalu. Itu proses dia lah, ya. So nanti kita akan buat proses tu dalam pembentukan kalimah, kita akan lihat lebih jelas lah, ya. Daripada huruf akar membentuk kata dasar, lepas tu membentuk kata terbitan, lepas tu barulah membentuk kalimah yang digunakan di dalam ayat, ya. Itulah proses pembentukan kalimah qalu. Okey, cuba kita lihat maklumat yang diberikan oleh Quran korpus Quran.com, ya. So kita tengok sini, kita buka Quran-korpus.com, kita pergi ke ayat yang sama, Al-Baqarah ayat ke-13, dan kita tekan go, kita akan dapat qalu. Inilah ayat qalu, ya. So kita tekan dia sekali, dia akan fokus kepada qalu, dan tuan-tuan lihat 3 huruf akar dia mana, qaf, waw, lam, ya. Ini sebab dia lari sikit tu, jadi dia mungkin kalau kita besar sikit tengok boleh tak? Oh, masih lagi tak tu, ya. So dia qaf, waw, lam, itulah 3 huruf akar dia. Kalau kita bantukan dengan arrow, mana arrow kita? Apa 3 huruf akar ni? Verb triliteral root ni, ya. Qaf, waw, lam. Kalau nak tukar kepada bahasa Melayu pun boleh, ya. Kita tukar ke bahasa Melayu, right click saja. Lepas tu translate to Malay, Melayu, ya. Ini lebih jelas. Ya, 3 huruf akar dia ialah qaf, waw dan lam. So ini lebih jelas. Ni qaf, ni waw dan lam. Itulah 3 huruf akar dia. Ya. Okey. Dan kita lihat apa lagi maklumat yang boleh kita dapat daripada korpus Quran.com ni. Lain pada huruf akar, so yang ni kita boleh padamkan dulu. Sorry, yang ni padam. Okey. Kita tengok di bawah, terdapat beberapa maklumat yang boleh membantu kita, tambahan daripada apa yang kita dapat daripada digital Quran, tafsir dan perkata tadi. So dia kata kat sini apa? Kata kerja majmuk. Yang tadi dia tak ada terangkan, ya. Majmuk. Majmuk tu bermakna jamak lah, ya. Kata kerja yang jamak. So bila jamak tu dia merujukkan kepada fa'il dia, ya. Fa'il. Sempurna maskulin orang ketiga, ya. Kata sempurna apa dia? Madhi, ya. Kata kerja sempurna adalah fi'il madhi. Majmuk ialah jamak. Maskulin ialah muzakkar. Orang ketiga ialah ghaibun. Tu, ya. Tu cara dia nak menerangkan. Banyak maklumat kita dapat pada sini yang merujukkan kepada komponen yang pertama qalu tu. Kemudian pronoun ni kata ganti nama subjek, ya. Kata ganti nama subjek. Subjek tu bahasa Arab dia ialah fa'il. Kata ganti nama ialah isim dhamir. Jadi isim dhamir fa'il. Waw al-ziyadah tu yang ditandakan warna biru, ya. Itu maklumat yang kita dapat di sini untuk membantu kita membuat penerangan keseluruhan kepada kalimah qalu nanti. Penerangan tu kita boleh gunakan
leksilogos. Ya, so leksilogos tu banyak boleh membantu kita untuk menerangkan secara keseluruhan ya maklumat-maklumat yang kita kumpulkan dalam dua digital Al-Quran ini. Sekiranya maklumat tidak mencukupi, kita boleh cari maklumat tambahan lah ya di Arabic Dictionary, ataupun kita pergi ke Wikipedia Arabic ya, dan juga bahan-bahan digital Al-Quran yang lain ya. Dan sebelah kanannya dia terangkan dalam bahasa Arabnya ya, iaitu fi'lun madhi wal waw tu, dan waw tu dia merujuk kepada apa dia ya, dia merujuk kepada waw yang ada di situ. Saya arrowkan dia ya, bila kata waw tu ialah waw yang inilah, ni tu maksud dia. Ya, dalam traditional Arabic language dia akan menyatakan fa'il tu dalam bentuk waw sahaja ya, dia tidak masukkan alif ziyadah ya, sebab alif ziyadah tu adalah tambahan saja. Jadi maknanya fa'il yang sebenarnya waw ya, tetapi untuk mengelakkan kekeliruan QHS Academy ambil waw alif ziyadah sekali ya, sebab dia ada dua tu. Jadi kita pairkan dia sekali, iaitu fa'ilnya bila dalam penerangan kita akan buat waw alif ziyadah ya. Kalau tidak nanti apa hal pula alif ziyadah tu ya, tak disebut. Jadi sebenarnya komponen waw alif ziyadah tu adalah komponen fa'il dia ya. Jadi kita masukkan alif ziyadah tu ya. Sedangkan classical ataupun traditional Arabic language dia tak sebut alif ziyadah tu ya, disebut waw saja. Nanti lain tertanya pula apa hal pula alif ni, kalau waw tu fa'il, alifnya apa hal, apa kerja dia ya. Jadi kita masukkan sekali supaya kita faham. Dhamir lah waw alif ziyadah, kita ubah saja pendekatan tu untuk mengelakkan ya kekeliruan dalam kita memahami kalimah. Jadi waw dikata ada apa? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil ialah dhamir yang bercantung lah, bercantung dengan komponen fi'il madhi tadi. Ini fi'il madhi, dan dhamir ni dia bercantung, so dipanggilkan muttasil ya. Kalau nak bariskan dia, mim baris depan, ta tu bertasydid baris atas, shad kasrah, lam tu dhammatain, muttasilun. Ya, itu dia. Kalau dalam mengeja dia lah, ni dhamirun ya muttasilun. Fi dalam fi asalnya dalam, di mahalli ya. Ini mahalli ni ialah dalam kedudukan ya, dalam bentuk idhafah. Mahalli tidak ada tanwin ya. Jadi yang ni ialah raf'in, sebab dia dah jadi mudhafun ilaih ya. Jadi fi mahalli raf'in fa'ilun ya. So dia balik nominatif, sebab dia nak menceritakan kedudukan dhamir ni adalah sebenarnya dia adalah fa'il. Itu yang kita kata fa'il itu ialah subjek ni ya. So fa'ilun ni adalah subjek ya. Itu cara nak memahami apa yang dikongsikan dalam bahasa Arab tu ya. So setelah kita mengenal tu, kita boleh menerangkan keseluruhannya di dalam leksilogos ya. So sekarang ni kita pergi ke leksilogos. Jadi kita clearkan apa yang perlu dan kita buat penerangan leksilogos, dan bermulakan dengan menerangkan setiap komponen dia ya. So kita pergi ke leksilogos, kita satu kalimah saja kita boleh type saja ya. Tak payah nak copy and paste lah ya. Dan bagus juga kita menulisnya supaya kita selalu praktis ya. Cuma ada sikit kelemahan leksilogos ni, apa dia? Waw tadi ya, waw ni yang bertanda panjang tu dia tidak ada dalam kekunci leksilogos ya. Jadi kita akan menaiknya dulu tanpa tanda panjang ya.
In fact, masa kita menulis, kalau tak ada kalimah selepasnya tidak perlu pun tanda panjang. Kita mesti tahu masa bila kita nak gunakan tanda panjang ni, masa bila kita tidak menggunakan. Ya. So, kaedah QHS Academy ialah kalau kita menulis qalu saja, tidak perlu tanda panjang kepada waw sebab tidak ada kalimah selepasnya. Ya. Sebab kenapa tanda panjang? Kerana huruf mat ni bertemu dengan huruf hamzah selepasnya. Sedangkan kita tidak ada huruf hamzah tu, jadi tidak payah kita gunakan tanda panjang ni. Jadi kita menaik dengan qalu saja. Qaf bari atas, lepas tu ikuti dengan alif, lepas tu lam bari depan, waw mat tidak berbaris dan alif ziyadah. Okey, itulah kalimah yang kita nak bincangkan sekarang. So kita kita terbalikkan arrow tu menunjukkan kita nak pecahkan dia kepada komponen. Ya, kita buat penerangan komponen dulu. Jadi komponen dia apa? Kita pecahkan dia. Yang ni kita kopikan sini, lepas tu pecahkan dia kepada dua komponen. Ya, dan kita antara dua tu kita tandakan campur. Ini penerangan kepada komponen kita panggil. Ya. Komponen pertama ialah qalu ni, sebab di sini adalah qalu, jadi sekarang bila kita pecahkan dia tidak boleh lagi ditulis sebagai qalu kerana asal dia ialah qala. Itu dah komponen yang pertama. Jadi bila kita buat macam ni, kita tahu apakah yang sebenarnya. Ya. Jadi yang sebenarnya qalu ni adalah gabungan qala dengan waw alif ziyadah. Jadi waw alif ziyadah adalah isim domainnya. QHS Academy menggunakan kedua-dua sekali waw alif ziyadah, bukannya waw sahaja. Ya. Kalau kita kata waw saja, jadi alif ziyadah tu apa hal pula tak diceritakan. Kita gunakan dia sekali. Ya. Waw alif ziyadah sebagai isim domir, ya, fa'il kepada qala. Jadi kita bila itu kita boleh terangkanlah, ya. Kita sudah mengenal qala ni apa dia, adalah fi'lun. Kita boleh gunakan teks, type dia dalam Rumi, ya. Terangkan qala dulu, iaitu kita gunakan Rumi. Dia adalah fi'lun madhi. Fi'lun madhi dia ada maklum ataupun majhul. Ya, kena mentionkan maklum tu. Dia adalah maklum, bukannya majhul. Ya, kemudian barulah nyatakan wazan dia. Ya, kalau tidak dia tak lengkap lagi lah. Kena ada wazan dia sekali. Ya. Itu qala tu adalah fi'lun madhi maklum wazan satu. Dia komponen kata kerja. Ya. Jadi kemudian barulah kita terangkan komponen domir dia fa'il tu. Ya. So, tapi qala kata kerja sudah ada makna, iaitu dia mesti mengandungi perbuatan dan juga masa. Itu komponen kata kerja. Ya. Jadi perbuatan dia apa? Berkata. Masa dia ialah telah. Jadi kita masukkan sekali, makna dia ialah telah berkata. Okey. Arrow kan dia. Ambil warna hijau. Ya, iaitu yang kita masukkan sini ialah yang inilah qala. Mana begini? Hijau. Okey, ada ya. Okey, dan kita terangkan pula komponen yang kedua tu, iaitu dia adalah isim domir. Ya. So, isim domir, kalau tuan nak sebut isim domir pun boleh. Kalau tak sebut isim
pun tak apa ya. Domain itu is understood. Dia adalah isim ya, sebab domain bukannya harfun, bukannya fa'lun. So kalau kita tak sebut isim tu dia understood ya, tak ada masalah sebab kita dia dah spesifik tau. So kita tag juga lah untuk komponen yang kedua tu kita kata isim dhamir DHOM ada dua I sebab dia ada mad ya dalam jawi dia tu, isim dhamir. So isim dhamir pertama dia ada kategori orang pertama ke, orang kedua ke, orang ketiga. Jadi wa al-zarah ni orang ketiga ya. So kita kata orang ketiga. Kalau nak letak Arab pun bracketkan dia iaitu ghaibun. Ghaibun. Ya, ataupun ghaib pun boleh jugalah ya. Biasanya kita sebut dia ghaibun iaitu orang ketiga yang tidak ada di dalam percakapan antara mutakalim dengan mukhatab tu, dia di tempat lain ya. Mereka tu maknanya dia berada di tempat lain. Okey, lepas tu bilangan jantina dulu ya. Jantina iaitu muzakkar dan bilangan dia ialah jamak. Jamak ya. Jamak ya. Kalau nak guna majmuk pun boleh ya. So mungkin saya tukar-tukar sekali-sekala supaya tuan-tuan tahu ya, boleh menggunakan kedua-duanya ya. Majmuk pun boleh, jamak pun boleh ya. Dan ini saya gunakan majmuk sebagai tukaran alternatif kepada jamak. Kita sebut jamak pun boleh, majmuk pun boleh ya. So apa lagi? Dan akhirnya dia punya i'rab. I'rab kepada fa'il. Ya, so i'rab kepada fa'il semestinya marfu'. Jangan lupa ya. I'rab kepada isim fa'il ataupun isim dhamir fa'il adalah marfu'. Dan dia akan sentiasa mengambil i'rab yang marfu'. Tidak boleh bertukar. Ya, peranan dia sebagai fa'il, dia mesti marfu'. Jadi di sini kita tidak sebutkan lagi peranan dia sebagai fa'il ya. So jadi kita masukkan sini isim dhamir fa'il. Fa'il adalah pelaku. So kalau nak masukkan makna dia pelaku pun boleh dalam ayat yang sama tu. Pelaku ya. Isim dhamir fa'il, fa'il maknanya pelaku. Pelaku kepada perbuatan tu dia adalah daripada kumpulan orang ketiga iaitu ghaibun yang muzakkar majmu' yang marfu'. So bila yang tu kita boleh adjust sikit ya, supaya dia susunan dia kemas ya, tarik ke bawah sikit. Itu untuk penerangan kepada komponen yang kedua iaitu waw alif ziyadah ya. Jadi kita arrowkanlah. Arrowkan dia, ambil warna hijau tadi yang kita masukkan itu ya. So bermakna sebelum kita memberi penerangan secara keseluruhan sebagai satu kalimah, kita pecahkan dulu by komponen ya. Dan barulah kita gabungkan semula menjadi satu ayat penyataan penerangan kepada kalimah. Itulah proses dia ya. Cuma apa yang tak ada lagi sini makna, iaitu kita boleh macam qala tadi kita berikan makna dia telah berkata. Jadi fa'il ni mesti ada makna dia ya. Jadi kita masukkan dalam di hujung ni dia punya erti dia ya. Jadi siapakah yang dirujukkan oleh isim dhamir fa'il orang ketiga yang jamak muzakkar tu? So kita katakan makna dia lah mereka ya. So mereka ni kita bracketkan supaya kita tahu konteks dia ya. Mereka tu siapa? Lelaki dan perempuan. Dia bukan saja lelaki ya, sebab bila dia merujuk kepada orang munafik ya,
bukannya orang lelaki je, yang perempuan pun termasuk juga. Dan lelaki dan perempuan juga menggunakan jantina yang jamak, ya. So yang ni mungkin kita kena panjangkan sikit supaya dia dapat, ya. Itu dia yang kita cuba terangkan. Dua komponen. Qalu adalah gabungan qala dengan waw alif ziyadah. Jadi setiapnya kita terangkan, ya, penerangan setiap komponen tu. Cuma sekarang ni qala ni kita tadi tak masukkan apa? Tak masukkan wazan dia, ya. I'rab dia. Wazan sudah, i'rab. Supaya kita jelas, bila fa'il madhi saja, dia tidak ada i'rab, tapi dia diterangkan sebagai lam tu mengambil baris atas, ya. So kita kata dia bil fathati. Itu cara dia lah, ya. Bil fathati menunjukkan kepada aspek status dia. Dia tidak ada marfu', dia tidak ada mansub dan tidak ada majzum, ya. Dia hanya dinyatakan sebagai sentiasa mengambil baris atas, ya. Itulah penengan kepada qala sebagai komponen dan juga waw alif ziyadah. So kita berhenti di sini dulu untuk hari ini, dan kita akan sambung besok dengan menyatakan penerangan dalam bentuk qalu. Ini baru komponen, ya. So bila kita dah jelas akan setiap komponen tu, dan kita akan dapat menerangkan kalimah dia qalu tu, insyaAllah, ya. So yang ni kita boleh boleh print screen lah, simpan dalam screenshot, ya. Dan kalau kita nak buat rujukan, kita boleh cari dalam screenshot hari ni, ya, dan kita boleh tambahkan lagi maklumat tu. Besok kita terus kepada penerangan kalimah qalu, ya, insyaAllah, sebelum kita membantunya lagi dengan membuat pembentukan kalimah. So dengan adanya komponen, dengan adanya penerangan, dan dengan adanya pembentukan kalimah, dia sepatutnya dah boleh, ya, membantu kita untuk mengenal kalimah ni dengan jelas, ya, dan dengan sangat baik, insyaAllah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.